Lauda kembali menerusi Rambai Pagi dan seperti telah pun kita membergakan kita dalam mengikuti segmen Melayu Islam Beraja ya, dan seperti kita maklum di mana Melayu Islam Beraja ini telah menjadi falsafah ya bagi negara Brunei Darussalam sejak sekian lama, dan ini akan kita bawakan ya dalam segmen ini. Dan alhamdulillah hari ini sebetulnya kita telah pun menjemput salah seorang tetamu undangan kita, iaitu pensyarah Akademi Pengajian Brunei Universiti Brunei Darussalam, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Rafi bin Haji Shahif. Ya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kita ucapkan selamat datang ya kepada, saya panggil Yang Mulia Ustaz boleh? Mana saja. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Baik. Mengenai dengan tajuk yang akan kita bawakan ini Yang Mulia Ustaz ya, MIB Pemangkin Kemajuan dan Kemakmuran Brunei Darussalam ini. Jadi kami beri peluanglah kepada Yang Mulia Tuan Ustaz sendiri untuk sebagai mukaddimahnya dululah ya. Nanti akan kita selebihnya nanti akan kita perbincangkan bersama. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi ini kita ni berpeluang sekali lagi membincangkan topik Melayu Islam Beraja kepada masyarakat awam. Bang Kadi, masyarakat terbangsa juga. Hari ini kita ni, pada hari ini kita ni biasa mendengar yang Melayu Islam Beraja itu diutarakan di media-media massa. Okay. Semua orang sudah mendengar apa Melayu Islam Beraja. Mungkin hampir semua sudah faham apa dia Melayu Islam Beraja. Okay. Jadi saya dalam masa yang singkat ini akan membicarakan divinasi segala macam. Dan apa yang lebih penting adalah kita ni sudah lama mempraktiskan konsep ataupun falsafah yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahwasanya Brunei adalah negara Melayu Islam Beraja, dan sudah kita ni masukkan di dalam segenap aspek kehidupan kita ni, maupun kerajaan maupun yang swasta dan sebagainya, seluruh okay, telah menanai titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia sebab selaku bangsa Brunei itu. Namun demikian, kita ni masih ada ruang untuk tetap memperbaiki keadaan kita pada hari ini. Betul. Okay. Kita ni sudah tahu, kita ni akan mencuba sedaya upaya kita ni selagi bernyawa, mengusai, membisaikan, menghalusi kemantapan hidup Melayu Islam Beraja. Okay. Dalam pendidikan, dalam ekonomi, termasuk dalam pembangunan dan dalam kehidupan bersosial, bernegara dan bermasyarakat, berbangsa Brunei itu. Jadi selalu diutarakan, ditanyakan apatah Melayu Islam Beraja ni di dalam pembangunan dan lagi satu ni kemakmuran Melayu Islam Beraja ni. Apa sebenarnya, untuk apa sumbangan MIB dalam pembangunan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Ada orang pernah mengatakan ia hanya topeng, sebagai hiasan semata-mata. Sebenarnya kalau dirinci bukan macam itu. Jadi Brunei ini dengan ada Melayu Islam Beraja, ia sebagai guidance ataupun petunjuk arah. Macam kita ni ke kompas, di mana tuju utara, di situlah kita. Jadi MIB itu kita lihat sebagai cara Brunei untuk menangani masa depannya. Okay. Dan cara Brunei untuk tetap aman, makmur, membangun, memelihara kelangsungan kehidupan negara dan bangsa Melayu Islam Beraja. Itu yang kita ni guidancekan, dan semuanya itu adalah tidak menerobos ruang lingkup agama Islam.
Jadi orang lain tidak perlu takut. Orang baik jiran, baik sama Brunei, baik bangsa Brunei yang non-Muslim ataupun yang Islam, apalagi yang non-Malaysia, bukan berbangsa Melayu, tidak perlu takut. Kerana agama Islam itu melindungi bukan hanya manusia, bukan hanya binatang, bahkan alam seluruhnya. Pohon kayu tidak boleh tabang suka-suka hati. Jadi apalagi manusia. Ada orang masuk syurga kerana memberi makan anjing. Betul. Jadi apalagi kita ni kalau menolong manusia. Jadi tidak ada keraguan tentang MIB kerana ia dinaungi, di ruang lingkupi oleh Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Ya, baik, alhamdulillah, itu sedikit penjelasan ya yang kita kira ia sangat bermanfaat sekali. Tapi bila kita menyebut mengenai dengan pemangkin kemajuan dan kemakmuran ini, saya berminat untuk generasi muda kita ni lah tu yang mulia tuan ya, fokusnya kepada mungkin dapat dihuraikan sedikit ya mengenai dengan kemajuan dan juga peluang yang ada pada untuk ketani memberi mungkin sembahan ataupun mungkin dapat memberi idea pada generasi muda ketani lah untuk mengenal lebih lagi tentang MIB ini. Alhamdulillah di dalam MIB itu ya suatu ajaran yang luas, cuma ruang lingkupnya adalah penyatuan di mana agama sebagai pencanangnya ya, ataupun circumference-nya yang menjaga mana yang dikira sebagai MIB. Jadi pada dasarnya dalam pepatah Melayu, dalam ajaran kita ni orang Brunei ya, contohnya lah bekarih, bejarih, belurih, besi marih. Itu sebagai contoh saja. Betul. Dan ini sangat sepatutnya sudah ada pada diri istilahnya tadi belia. Anak remaja, kemudian dia belia. Nah, ini suatu yang sangat mustahab. Jadi walaupun ada diintroduce ataupun diperkenalkan bahwasanya work smart bukan lagi work hard. Barangkali cara yang lebihan itu. Jadi banyak orang terpikat dengan rangkai kata work smart itu, sehingga ia melupakan tentang kita ni bangsa Melayu sudah awal berjarih, bakarih, belurih, berisi marih. Sebenarnya tetap juga ada istilahnya usaha. Yang pertama berusaha mendapat ilmu pengetahuan. Jadi usaha dengan ilmu pengetahuan itu, kalau kita ni bercakap tentang belia dalam istilah pekerjaan, barangkali kalaupun ini pun pekerjaan profesional, barangkali pekerjaan sampingan yang membantu ekonomi, menyara hidup barangkali. Jadi dalam Melayu mengatakan kita ni perlu ada istilahnya tadi, berilmu pengetahuan macam mana meningkatkan produktiviti kita ni. Macam mana profession kita ni lebih meningkat dan sebagainya macam. Akhirnya jawapannya adalah istilah productivity dan juga ekonomi itu. Dia akan berlingkar di dalam ekonomi, di dalam meningkatkan productivity, di dalam meningkatkan istilahnya pasaran dan sebagainya. Itu banyak lagi istilah-istilah. Okey, sepanjang pengalaman saya mengajar di universiti, termasuk dalamnya belia tu ada anak-anak, ada remaja, tapi adalah istilahnya belia, lingkungan 18 sampai 20-an, bahkan ada lagi yang beliau dalam universiti itu sebagai pelajar. Okey, kita ni lihat bangsa ni barangkali generasi yang terbaru ni tidak terdedah ataupun kurang terdedah kepada istilahnya berjarih. Ini yang menjadi masalah. Kalau dulu zaman saya lah, kita ni selalu mendangani indung kita ni, baik di Kampung Aing, turun ke laut, menemukan mahapak, membintur segala macam. Kalau di darat, turun ke tanah, menabas, menyangkul, berkabun dan segala macam. Jadi istilah berjarih itu diperkenalkan pada umur yang awal, supaya ia kenal istilahnya
titik peluh itu lah. Betul. Dan meraih peluang. Meraih peluang itu. Ya. Dan dia sudah ke dalam hidupannya itu sudah ada mekanisme yang dalam dirinya kami akan hidup lebih baik daripada ini. Tapi mungkin beliau pada hari ini lupa. Nah, dalam pendidikan itu mungkin mereka lupa bahwasanya tidak ada peluang yang pada hari ini mungkin ada, tapi akan datang sudah hilang, habis. Dan itulah yang barangkali menyebabkan kekurangan pekerjaan. Kerana peluang ini lagi dapat bekerja, peluangnya lagi ada. Kerana pesan Sayyidina Ali, kamunya kalau akan mendidik anak kamu ataupun anak bangsa kamu, jangan dididik dengan yang keperluan pada hari ini, tetapi juga didik dengan keperluan yang akan datang. Jadi zaman saya barangkali tidak diajar IT, tidak diajar. Tapi alhamdulillah dalam pendidikan pada hari ini cukup mampat dalam pendidikan. Alhamdulillah. Cuma masalahnya dari tadi itu istilah ilmunya. Berjarih satu perkara yang lain. Kemudian apa istilahnya tadi? Belurih. Kejadian itu macam mana? Jadi inilah perkara-perkara yang mungkin kita ni perlu bekerja sama. Istilahnya peluang. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan istilahnya mentakdirkan Brunei Darussalam bersih daripada COVID-19. Alhamdulillah. Syukur. Itu nikmat Allah yang besar kepada negara Brunei Darussalam di atas kebijaksanaan kerajaan Kebudayaan yang Maha Mulia. Kalau kita ni lihat macam mana kita ni meraih peluang yang diadakan oleh problem yang sampai ini. Kerana kita ni lihat contohnya yang saya tahu masa ni pekerja buruh kasar pun RM30 bahkan lebih sehari yang mencaj. Maka bolehkah tidak belia-belia kita ni itu mengambil peluang menggantikan buruh-buruhan ni? Kalau dulu menjadi second opinion ataupun pendapat terakhir itu ataupun yang kedua, berfikir-fikir dulu akan bekerja apa kuah. Kerana bayarannya tidak seberapa. Tapi pada hari ini peluang itu sudah banyak terbuka. Okey. Kerana COVID itu. Dan apakah belia masih mau melepaskan peluang yang ada? Peluang pasaran tenaga yang ada di Brunei itu. Itu persoalan-persoalan yang kita ni perlu bincang dalam MIB itu. Sedangkan MIB itu mau anak bangsa ni semua sekali bersatu, istilahnya dalam semua hal, bersatu semua hal, termasuk macam mana kita ni kan menolong orang belia ni, generasi baru ni, mengisi kekosongan akibat dari COVID ini. Supaya istilahnya, peluang sudah RM30 sehari, kalau kira lah gaji hari, 22 hari, ada sudah 600 lebih gaji. Jadi tidak ada istilah bermalas-malas. Kerana kita ni awal sudah expose berkarih, berjarih, belurih, kemudian kita ni sukses. Tuan, sedikit pertanyaan. Yang disebutkan berisi marih ni istilahnya al-marih ke tu marih? Bukan, marih itu adalah istilah urat leher. Urat leher. Kalau menyembalih mesti putus tu urat marih itu. Kalau tidak desah sembelihan. Silakan. Alhamdulillah. Artinya kesuntukan waktu ya. Panuh juga istilahnya terasa di leher. Iya. Silakan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi golongan belia sepatutnya diberi tanggungjawab ya dalam meneruskan konsep demi kemajuan negara agar sentiasa kekal sepanjang zaman. Jadi Yang Mulia Ustazah, masa pun kita ni telah pun disebutkan masa dan mungkin boleh dirumuskan ya tajuk kita pada pagi ini. Sebenarnya kita ni dalam istilahnya negara MIB, termasuk bangsa MIB ni, siapapun ia, apapun agamanya, apapun bangsanya, terlebih-lebih lagi yang disebut Melayu, terlebih-lebih lagi yang disebut orang Islam. Istilah kalau kita bercakap tentang pembangunan tadi dan
tajuk kita ni pada hari ini, semuanya itu sebenarnya sudah di build up ataupun terkandung di dalam MIB, kerana ia kesempurnaannya terletak pada ajaran-ajaran dalam Islam. Islam menggalakkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ambil kamu seutas tali, pergi ke bukit menabang kayu, berjual kayu api untuk kehidupan. Itu lebih baik daripada kamu meminta-minta, apalagi mencuri. Dah ada tu. Dalam kita ni MIB tu istilah yang negatif tidak ada. Istilah yang positif kita ni raih semua sekali. Bahkan pada masa ni peluang sangat besar. Bahkan kita ni boleh bersama mengkreat peluang itu dengan adanya situasi COVID itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Walaupun penjelasannya agak nyorang itu satu topik saja ya, lebih peluang ya yang kita difokuskan, tetapi penjelasannya amat nyorang itu padat sekali kan, ya. Dan juga bila kita bercakap ya sedikit tentang pemangkin kemajuan dan kemakmuran seperti yang telah dinyatakan ataupun yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz tadi, dapat memberi sedikit gambaran sebetulnya kepada kita, khususnya kepada belia kita ya, yang sering memberi alasan peluang pekerjaan ya tuan ya, katanya dah dapat peluang pekerjaan dan sebagainya, tetapi dalam pandemik ini sebetulnya seperti yang tuan Yang Mulia Ustaz tadi nyatakan, memang ada membukakan ruang, banyak peluang. Betul, yang penting adalah kita ni berusaha dan juga yang Ustaz tadi berkarih, berlurih dan bersemarih. Jadi peluang itu sebenarnya ada, dan yang penting adalah tinggal saja kita ni berusaha sebetulnya. Jadi Yang Mulia Ustaz, sebetulnya ada masa lagi ni, dalam masa 2 minit. Jadi mungkin ada tambahan lagi ni Yang Mulia Ustaz. Barangkali saya lupa tadi cerita tentang istilahnya kenapa pemangkinan itu. Barangkali semua orang biasa ke dia apa tu. Pemangkinan ni istilahnya kalau orang sains, orang adalah catalyst. Ataupun kalau kita ni buat tapai, istilahnya ragi yang menyebabkan niat terjadi itu. Jadi MIB itu sebenarnya dalam diri kita ni kalau sudah sempurna, dididik dengan Islam, dididik dengan cara Melayu dan dididik dengan ketaatan kepada raja dan pemerintahan. Jadi kita ni sentiasa berpikiran positif, mencari peluang, bahkan mencipta peluang. Online boleh kita ni berjual dan segala macam. Memulakan perniagaan. Mulakan perniagaan. Betul. Kalau kita ni boleh bertanya di mana boleh berkursus dan segala macam. Bahkan kawan-kawan istilah pada hari ini dari YouTube. Mungkin dalam YouTube tu ada pun negatif. Kita ni sebagai orang MIB, pilihlah yang positif, yang untuk kita ni mengambil pengajaran. Dalam YouTube tu contohlah banyak sekali perkara-perkara yang positif yang untuk kita ni ambil. Termasuk istilahnya industri-industri yang ada dalam Brunei belum dikerjakan dan segala macam. Banyak sekali. Wallahu a'lam. Yang penting adalah menepati dengan konsep Melayu Islam Beraja. Yes, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya. Auda, demikian tadi kita bersama dengan, terima kasih ya Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Rafi bin Haji Shahif, merupakan pensyarah Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, MIB, pemangkin kemajuan dan kemakmuran Brunei Darussalam. Jika ada kesempatan di lain waktu dan di lain kesempatan nanti, insyaAllah akan kita perbincangkan lagi. InsyaAllah sebagai perkongsian yang sangat bermanfaat sebetulnya. Betul. Dan juga ini merupakan sebagai ilmu yang penting sebetulnya juga Intan. Alhamdulillah, dan kecukupan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Rafi bin Haji Shahif, iaitu pensyarah Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.